Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah pada malam ni kita diberi kesempatan oleh Allah berkumpul seketika di dalam majlis ilmu, berkongsi satu dua perkara, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah pada malam ni kita akan berkongsi sepotong ataupun dua potong hadis, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah pada sesi akan datang saya akan bawa kepada tuan-tuan kitab yang sesuai, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita. Hadis yang saya nak baca pada malam ni, saya lebih berminat untuk berbicara mengenai korban, tetapi mungkin ada beberapa ustaz lain yang akan datang berbicara mengenai korban. Saya lebih memilih sepotong hadis riwayat Bukhari Muslim, mudah-mudahan dapat memberi manfaat pada kita. Aisyah radhiyallahu taala an bercerita, kata Aisyah, suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah salah seorang daripada isteri Nabi. Ada satu buku yang sangat baik yang wajar kita baca, ditulis oleh Syekh atau Maulana Habibur Rahman Kandahlawi, seorang ulama daripada Pakistan. Dia menulis artikel yang sangat baik dalam bahasa Urdu, telah diterjemah dalam bahasa Melayu dan diterjemah di dalam bahasa Inggeris. Dia membawa 24 fakta daripada nas dan juga akal mengenai umur sebenar isteri Nabi Aisyah berkahwin dengan Nabi. Kerana selalunya kita dibentangkan dengan kenyataan Aisyah kahwin dengan Nabi ketika mana usia dia 9 tahun. Kemudian pada usia dia 9 tahun baru dia hidup bersama Nabi. Dia bawa 24 fakta membuktikan itu bukanlah usia Nabi berkahwin dan Nabi hidup bersama dengan Aisyah. Kerana kata dia dengan beberapa fakta yang lebih jelas dan sahih, ketika itu usia Aisyah adalah 16 tahun. Dan walaupun agama tidak guna logik, tapi logik perlu untuk kita faham agama. Kata para ulama, kalau Aisyah umur 6 tahun, 9 tahun berkahwin dengan Nabi, apa faedah rumah tangga itu? Menguruskan rumahnya pun tidak pandai,
Menjaga makan minum suaminya pun tidak terurus, apatah lagi benda yang lebih besar. Tetapi berdasarkan fakta dan nas, 16 tahun, ya, itu logik dan praktikal dan dibawa dengan fakta. Boleh faham tuan? Sebab tu saya rasa 16 tahun tu fakta. Dan 16 tahun tu akal yang waras juga boleh terima. 16 tahun tuan-tuan, tuan-tuan tanya orang tua-tua dulu. Ada di kalangan mereka, isteri mereka umur 16 tahun. Zaman tu. Tanya Tuan Syed. Bukan saya kata Tuan Syed tua, tidak. Tapi lebih kurang macam tu lah. Sebab nampak lebih berumur daripada kami semua. Tuan-tuan tengok. Betul tak Tuan Syed? Ada dulu orang kahwin umur 16 tahun. Dia kahwin umur 16 tahun. Umur 16 tahun dia dapat anak. Bila dia usia 32 tahun, anak sulung dia umur 16 tahun, anak sulung dia kahwin, dapat anak. Dia umur 32 tahun, dia dah jadi nenek. Lagi best, lepas tu dia pula bersalin. Yang tu lagi best. Sebab tu kita dapati orang tua-tua dulu, kalau dia ada bapa saudara, dia umur 32 tahun, bapa saudara dia lebih muda daripada dia. Bapa saudara dia ada mungkin umur 10 tahun, 12 tahun dan sebagainya. Buku tu sangat baik tuan-tuan. Dia juga menceritakan fakta umur sebenar Khadijah kahwin dengan Nabi. Kita selalu dengar umur Nabi 25, Khadijah umur 40. Sedangkan dia bawa fakta dengan dalil dan sebagainya, sawa bis sawa. Nabi kahwin dengan Aisyah, Nabi kahwin dengan Khadijah, umur mereka lebih kurang sama. Tuan-tuan, Nabi umur 25, Nabi nak kahwin dengan satu perempuan umur 40. Tuan-tuan ingat Nabi kita ni tak ada taste ke? Dan para ulama kata kalau Nabi kahwin dengan Khadijah ketika mana usia dia 40 tahun, dan kemudian Nabi dapat pula anak 6 orang dengan Khadijah, agak sangat susah. Perempuan umur 40 tahun nak melahirkan 6 orang anak lepas itu agak susah tuan-tuan. Buku ni sangat baik. Saya cuba dapatkan kepada tuan-tuan. Ditulis oleh Habibur Rahman Kandahlawi, seorang ulama hadis daripada Yaman. Aisyah cerita, suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi disihir. Hadis ni tuan-tuan ditolak oleh beberapa kumpulan. Antaranya ahli kalam, mereka menolak hadis ni. Mereka menolak hadis yang Nabi terlupa. Mereka menolak hadis yang Nabi disihir. Kata mereka, kalau Nabi terlupa, kalau Nabi disihir, ia menjejaskan kredibiliti Nabi sebagai seorang Nabi. Tetapi kita bila melihat hadis sahih yang Nabi terlupa, yang Nabi SAW disihir, kata para ulama, ini membuktikan bahawa Nabi adalah manusia biasa macam kita. Dia bukan malaikat. Apa yang terjadi kepada manusia biasa juga terjadi kepada Nabi. Nabi terlupa, memang Nabi terlupa. Tetapi manfaat dia untuk kita semua. Dalam Bukhari Muslim pernah datang cerita, Nabi pernah solat dengan sahabat, kata Imam Al-Bukhari, solat tu solat asar. Nabi solat 2 rakaat, lepas tu Nabi bagi salam. Lepas Nabi bagi salam, semua sahabat bagi salam. Semua sahabat berdiam diri. Akhirnya seorang lelaki namanya Zulyadain, dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, anasita am qusiratis salah? Wahai Rasulullah, kamu ni terlupa ke? Ataupun tengah solat tadi turun wahyu, solat dah jadi 2 rakaat. Kata Nabi, lam ansa wa lam tuksar, aku tidak terlupa dan solat masih lagi 4 rakaat. Bila Nabi dengar macam tu, Nabi kata, akama yaqulu Zulyadain, betulkah sahabat yang nama Zulyadain ni kata aku baru solat 2 rakaat? Kata mereka benar. Lantas Nabi sambung lagi 2 rakaat dan Nabi sujud sahwi. Datang cerita kepada kita hukum.
Pertama, kalau Nabi dalam solat pun boleh terlupa, apatah lagi kita orang biasa. Betul tak tuan? Kadang-kadang tuan-tuan solat dengan imam, kadang-kadang imam terlupa. Betul tak? Kadang-kadang lah, kalau selalu kena buat pemilihan lain. Ni kadang-kadang. Kadang-kadang sahaja terlupa. Ajak lagi kepada kita, macam mana kalau kita solat dengan imam, dia buat salah, kita pergi tegur dia, subhanallah, subhanallah, dia teruskan solat. Bila dia teruskan solat, dia bagi salam, tidak dibenarkan siapa pun mufarraqah. Kerana masa Nabi solat 2 rakaat, sahabat tidak mufarraqah. Diajar kepada kita, kemudian kita tegur imam, tanya imam. Tapi kita jangan guna perkataan yang digunakan oleh Dzul-Yadain. Dzul-Yadain tanya Nabi, wahai Rasulullah, kamu terlupa ke atau masa solat turun wahyu solat jadi 2 rakaat? Jangan guna bahasa ni. Sembahyang asar 3 rakaat, imam duduk. Kita dah subhanallah, subhanallah, dia buat tak tahu. Dia bagi salam, kita bagi salam. Jangan guna bahasa ni. Tok Imam tumpang tanya, Tok Imam terlupa ke atau tengah solat turun wahyu sembahyang asar dah jadi 3 rakaat? Confirm bergaduh. Ada hikmah. Termasuk Nabi dia sihir. Tuan-tuan, puan-puan, kalau Nabi insan yang mulia, Nabi ni orang paling baik, pun orang dengki, apatah lagi dengan kita yang orang sentiasa dengki. Tengok tuan-tuan berjaya, sama ada dalam perniagaan, orang tengok kita berjaya dalam apa dia, dalam kita punya kehidupan, orang dengki. Nabi pun kena sihir. Orang boleh buat kita, tuan-tuan, macam orang buat kepada Nabi, sama ada secara halus ataupun secara kasar. Sebab tu Nabi ajak kita, tuan-tuan, kita ni kena ada wiqayah, kena ada pelindung. Suatu pelindung paling baik, tuan-tuan ambillah al-azkar, doa pagi petang yang Nabi doa ajak kat kita tu. Saya agak kurang bersetuju tuan-tuan baca maksurat, kerana dalam maksurat tu ada beberapa hadis yang tidak sahih. Lebih baik ambil al-azkar, bacaan pagi dan petang. Paling senang, masuk dalam Google Play, cari perisai Muslim yang dikarang, disusun oleh Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, penceramah di TV9, yang tu cukup komplit. Baca yang ni sebagai persediaan supaya kita terlindung daripada jahat orang. Kalau Allah nak izin kena, tapi at least kita dah sediakan pelindung. Tapi benda ni bukan senang. Kita bagi tahu senang nak buat, tapi walaupun senang, dia susah nak buat. Sebab tu kita nak mulakan Islam, kita mulakan Islam, tuan-tuan sekalian, dalam diri kita dulu. Mulakan Islam dalam diri kita, dalam rumah tangga kita dulu. Mulakan dulu. Mulakan dulu. Yang Nabi suruh duk baca ni sebagai pelindung tiap-tiap hari. Nanti perempuan download dalam Google, cari bacaan pagi petang ni. Yang Nabi suruh duk baca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Kita nak baca cepat, tapi kekuatan tu kadang-kadang tak ada. Kira terlupa saja. Yang Nabi suruh duk baca ni, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, pun tak baca. Sebab tu Islam hidup dalam rumah kita dulu. Kadang-kadang kita tengok orang tu tak buat Islam, benda yang lebih besar, kadang-kadang benda kecil pun kita tak mampu buat. Hidup betul. Hidup betul. Wallahi, hidupkan Islam dalam rumah tangga kita. Sama juga panggilan anak-anak, suami isteri pun, tuan-tuan, ikutlah sunnah. Saya mengajak baru di satu tempat. Ada sahabat mai tanya soalan, dia kata, Ustaz, dia kata, saya ni Ustaz nak tanya soalan. Saya panggil isteri saya macam anak-anak saya panggil isteri saya. Isteri saya panggil saya macam anak-anak panggil saya. Tuan-tuan boleh faham ke? Saya faham seorang-seorang. Ha? Maksud dia kata,
isteri dia panggil dia dengan panggilan ayah. Macam anak-anak pun panggil dia ayah. Dia panggil isteri dia ibu. Macam anak-anak panggil isteri dia ibu. Tuan-tuan tahu tak ada orang apa, tuan-tuan pun lebih kurang sama apa? Tuan-tuan tahu ini kita panggil dalam segi bahasa dia panggil zalim. Zalim wada'a syai' ghairi mahal. Zalim pi letak satu benda bukan pada tempat dia. Slipper yang letak dekat kaki pi buh atas kepala. Kopiah songkok yang buh kat kepala, buh kat kaki. Ini zalim. Panggilan yang anak-anak panggil kepada ibu, kita panggil benda yang sama. Salah kan? Yang anak-anak panggil pada suami, kita pun panggil suami. Panggil panggilan yang sewajarnya. Saya rasa dah tuan-tuan, saya rasa dah. Kalau si isteri panggil kita suami dengan panggilan abang tu, saya rasa normal lah. Normal lah. Ada yang tahu ustaz, isteri saya panggil saya abang setahun 2 kali lah. Bila? Pagi raya haji, pagi raya puasa, masa dia salam nak minta maaf, tu saja dia panggil saya abang. Selalu dia panggil apa? Selalu dia panggil saya orang tua tak sedar diri, rumah kata pi, kubur kata mai. Dia panggil saya macam tu. Anak-anak pun sama juga. Tuan-tuan nak mencontohi panggil anak-anak, tuan-tuan buka, perempuan buka surah Luqman. Luqman bercerita kepada kita banyak benda, termasuk macam mana ibu bapa memanggil anak-anak. Tuan-tuan buka subhanallah, ya bunayya la tusyrik billah, ya bunayya aqimis salah. Subhanallah. Saya tengok orang panggil anak-anak dengan bahasa yang lunak. Pertama orang Arab, yang kedua orang yang berada di benua India. Orang India, Pakistan ni panggil anak-anak subhanallah. Jarang kita akan dengar mereka panggil anak mereka dengan nama anak. Jarang. Kau tengok orang filem Hindustan kan, tak tengok kan? Bila dia nak cakap dengan anak lelaki dia, ya mere beta, mere bat ko suno. Ek cheez tu sabse zaruri batao tu sabse suna mere beta. Tuan faham ke? Saya faham sama-sama. Kalau tak betul pun bukan tuan-tuan tahu. Nah, yang ni saya duduk Pakistan 8 tahun. Dia akan kaitkan anak tu dengan dia. Wahai anak aku. Luqman, ya bunayya, wahai anakku. Dirikan solat. Wahai anakku, jangan syirik kepada Allah. Tuan-tuan, minimalkan panggil nama anak kita. Panggil dengan panggilan yang tunjuk kita dengan dia rapat. Saya tahulah kadang-kadang kalau anak kita masih kecil agak mudah kita buat. Umur 5 tahun, 6 tahun balik sekali lagi, wahai anak ayah, dah makan ke belum? Wahai anakku, sudah mendirikan solat ke belum? Subhanallah. Tapi kalau anak ada umur 25, 26 ni payah. Ha? Betul tak Cik? Ha? Sekali try tengok balik solat isyak, try tengok. Sampai-sampai, wahai anakku, dah mendirikan solat isyak. Dia tengok pak dia, 3 hari lagi arwah lah pak aku ni. Ayah ni wasiat semua dah tulis. Dia tanya wasiat tulis ke tak tulis. Tuan-tuan, try tuan-tuan. Saya bagi tahu tuan-tuan, saya belajar ni panggilan nama anak ni daripada hadis satulah. Sejujurnya saya tengok bapak saya. Saya ni nama Johari. Saya dah umur 30 lebih dah. Walaupun nampak macam 20 lebih. Sampai hari ni makcik, sampai hari ni perempuan, ayah saya tak pernah panggil saya sekali pun dengan nama saya Johari. Sekali pun tak pernah. Sekali pun seumur hidup dia tak pernah panggil saya Johari. Wallah, sekali pun dia tak pernah kata Johari, tak pernah. Sampai hari ni kalau dia telefon saya telefon dia, dia akan panggil saya dengan panggilan Tan. Bukan jantan dengan elok-elok. Jantan dia buat macam tu. Tan ialah dia panggil saya Intan. Perempuan tu tengok kan Ipin-Upin kan. Ada satu budak bapak dia dah panggil dia Intan Payung tu. Nama apa budak tu? Nama apa? Cik buat tak tahu. Tahu saya nama apa? Kan tahu saya pun tak tahu. Ada satu budak tu, bapak dia dah panggil dia Intan Payung. Nama apa? Ha? Bukan.
Ehsan. Cik Dadan mengaku tadi tak mengaku dah. Bapak dia panggil dia Intan Bayong. Panggilan Intan ni bapak saya panggil saya. Kita pun okey ya. Kita pun tak ngerti apa. Masa saya dah 6 baru saya duk fikir, Pok aku panggil aku Intan. Intan ni orang duk buh nama kat budak anak perempuan. Saya balik sekolah satu hari, saya ingat lagi sampai hari ni, saya tak ayah, Abah buh nama saya Johari. Semua orang panggil saya Jo. Abah panggil saya Intan. Ni nama perempuan tau. Itulah hampa semua tak tahu. Abah buh nama Intan, abah panggil Intan, abah sayang ke hampa semua macam Intan berlian. Sampai hari ni kakak saya yang dah dekat 50, abang saya yang 40 lebih, saya yang 30 lebih, adik saya yang 20 lebih ni, semua bapak saya panggil saya Intan. Bapak saya tak pernah panggil dengan nama. Tu ciri bapak-bapak soleh, ciri suami soleh, ciri tu ada pada saya. Tuan-tuan saya tak tahu. Aisyah cerita